membawa dalil wahdaniyah ini, wahdaniyah ada padanya 6 makna. Itu. Dan untuk berdalil keperluannya keenam-enam makna wahdaniyah itu mesti dibawa dalil. Apa dia 6 makna tu? Iaitu yang pertama menafikan muttasil pada zat. Yang kedua menafikan kam munfasil pada zat. Yang ketiga menafikan kam muttasil pada sifat. Yang keempat menafikan kam munfasil pada sifat. Yang kelima menafikan kam muttasil pada zat, pada fa'il af'al. Dan yang keenamnya menafikan kam munfasil pada af'al. Faham? Faham itu? Faham tak, Najib? Jadi kalau tak faham itu kita nak pindah kepada dalil ni, jadi kita akan jadi keliru. Kam tu. Kam. Dia tak betul. Dia dalam penjara masa kita bincang kam kan. Okey. Kam ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kam makna berbilang-bilang. Kalau orang tanya, kam adadul ayyam fil usbu', berapa banyak, berapa bilangan satu hari dalam seminggu. Maksud mana kam? Kam ni makna bilangan lah. Kita pergi kedai, nak belikan, kita kam samanuhu. Berapa banyak harganya. Kam. Okey? Faham kam? Itu bahasa. Maka perkataan kam ini digunakan pada perbincangan dalam usuluddin pada membicarakan berbilang-bilang lawan daripada tauhid. Tauhid ni mana esa? Kam ni makna berbilang-bilang. Faham? Jadi apabila menyabitkan kam, menyabitkan kam, maka terbatallah tauhid. Faham? Jadi yang berbilang-bilang ni dalam fikiran kita, dalam akal kita ada 6. Kerana apa yang kita kenal bagi Allah itu ada 3. Pertama, mengenali Allah dari sudut zatnya, yang kedua dari sudut sifatnya, yang ketiga dari sudut af'al. Berbilang-bilang dalam akal kita ia merujuk kepada 2 jenis. Yang pertama berbilang-bilang pada yang terdiri daripada tersusun. Dia satu tapi berbilang-bilang tersusun. Satu tapi ada Pak Mici dia ada ni. Itu nama berbilang-bilang juga. Maka berbilang begitu namanya kam muttasil. Namanya kam muttasil. Faham? Tapi dah faham, dah jelas dah dulu dalam lubul usul pun dah ada dah. Yang keduanya berbilang dalam bentuk yang lain-lain. Ini nama mikrofon, ini nama meja, ini nama kitab, ini nama sejadah. Itu nama kam munfasil. Kam munfasil. Maka apabila disebut wahdaniyah bagi Allah, maka kita wajib menafikan 6 kam. Kam mufrad, jamak dia kumum. Kumum jamak taksir. 6 kumum. Apa pula kumum? Jamak. Jadi sekarang ni kita duduk pada perbincangan tentang dalil. Maka dalil bagi wahdaniyah ni iaitu dengan kita menafikan, kita kena bawa dalil untuk menafikan keenam-enam kam itu. Faham? Baru sah kita namanya menyabitkan wahdaniyah. Wahdaniyah ni itu sifat salbiyah, sifat nafi. Faham? Wahdaniyah ni sifat nafi.
bukan nafi sifat. Dua benda berbeza. Nafi sifat ni artinya kata Allah tak bersifat dengan wahdaniyah. Sifat nafi artinya sifat itu menafikan apa yang tidak layak bagi Allah. Okey? Kita senang kita kata wahdaniyah artinya esa. Kita kata apa esa? Esa tu apa? Esa itu ialah ibarat daripada nafi 6 perkara. Itu esa. Itu nama nafi kam. Jadi di sana kita bincang sekarang tentang dalil. Dalil bagi wahdaniyah. Nafi kam muttasil pada zat. Iaitu nafi Allah itu terdiri daripada juzuk-juzuk. Jadi perkara ni sudah ada dalam akidah kita. Tak timbullah orang duk bahas tentang bersangkutan dengan tangan Allah ke, muka Allah ke. Walaupun bertemu dalam Al-Quran wajhullah, tapi bagi akidah orang Islam, dia dah ada dia punya basic, iaitu tidak berjuzuk. Sebarang yang menunjukkan makna berjuzuk yang ada dalam kepala kita, bagi Allah itu mustahil. Jadi kita tidak boleh menggunakan perkataan yang boleh menimbulkan makna berjuzuk kecuali yang ada dalam Al-Quran. Faham? Boleh sebab memang kalamullah. Kita yakin itu kalamullah. Apa yang ada dalam Quran itu pun kita mesti memberikan makna yang layak bagi Allah. Maka ada muka ini tidak layak bagi Allah. Sebab juzuk. Dia kata tak. Muka ni bukan juzuk. Kita kata kalau bukan juzuk, bukan muka lah. Bukan muka. Kenapa yang kita sebut muka-muka? Itu namanya salah pada meletakkan lafaz. Etikad dia tak salah sebab dia kata makna bukan berjuzuk. Tak salah. Tapi yang beri nama muka tu, itu salah menggunakan lafaz nama dia. Habis dalam Quran kata al-wajhu. Al-wajhu yang mengikut bahasa Arab. Di mana dalam bahasa Arab, wajah itu bukan makna muka semata, bukan makna muka. Bahkan ada orang Arab guna perkataan wajah tu langsung tidak tasawur makna muka. Itu bahasa Arab. Faham tak? Bahasa Melayu pun banyak. Keras kepala awak ni. Walah, tak ada dalam kepala kita pun makna kepala tu ada keras kat mana-mana. Tak ada pun. Kalau terjemah, memang kita akan bingung lah. Tak, terjemah kok bahasa Inggeris saja. Apa? Inggeris kata keras kepala. Hard head. Ataupun head rock. Kepala batu. Jadi orang putih memang tak boleh faham lah. Kalau dia terjemah memang tak faham. Sebab itu adalah perkara yang sudah diguna pakai dalam bahasa Melayu. Itu maknanya i'tiqad dengan zahir makna yang digunakan oleh orang Arab. Tapi zahir terjemahan, itu salah. Nampak tak? Itu salah. Jadi balik kita tentang wahdaniyah. Jadi untuk berdalil, kita kena bawa dalil untuk menafikan Allah itu tidak berjuzuk. Kita kena ada bawa dalil menafikan Allah itu ternafi kam munfasil. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dengan zat Allah. Kita kena bawa dalil. Jadi 6 dalil. Tetapi yang dibawa dalam kitab ini ialah dalil ringkas je. Iaitu kalaulah sekiranya tidak wahdaniyah, nescaya tidak ada sesuatu daripada alam ini. Itu je. Kalau Allah tidak wahdaniyah, alam ni tak ada langsung. Sedangkan alam ini tak ada langsung, mustahil kerana kita tengok dengan mata kepala bahawa alam ini ada. Bil musyahadah. Musyahadah ni juga yakin. Faham tak? Jadi ternafilah Allah itu berbilang-bilang. Kamu tasir dan kamu pasir. Maknanya dibawa dalil yang seketul begitu je. Jadi itu yang kita nak kena perinci supaya kita faham tentang dalil.
Nah, dia ada, lepas pada kitab ni, kitab kecil ni, dia ada kitab Hasyiah pula. Namanya Hasyiah Baijuri. Jadi Hasyiah Baijuri ni, dia perinci pula. Jadi itulah yang kita kata, kita mengaji kitab Arab ni, itulah keseronokannya. Maknanya kita sentiasa ada guideline. Kalau kita tak mengaji kitab Arab, guideline kita, Tok Guru lah apa benda. Mari tanya Tok Guru. Tok Guru pun kadang-kadang keliru. Okey? Boleh faham tak? Itu basic perbincangan kita. Ya Allah. Oh. Sini pun ada sebenarnya, tapi yang ni lebih panjang. Okey, tengok kitab yang ni dulu. Faham dulu yang ada dalam kitab Aqaidah. Tengok dulu. Ke kitab di mana? Mana kitab? Dah, tengok semua. Tak baca Alam hendaklah kamu ketahui anna subutal wahdaniyah lillahi ta'ala yang fi sittata kumum. Bahawa sabit wahdaniyah itu bagi Allah ialah menafikan 6 kam-kam. Okay, faham? Kama qaddamna, sebagaimana yang telah kita dahulukan. Hal lepas dah. Fa yang fil kammal muttasila wal munfasila fi dzat. Maka menafi wahdaniyah akan berbilang-bilang yang muttasil dan yang munfasil pada zat. 2. Wa yang fil kammal muttasil wa munfasil fi sifat, dan menafi ia kam muttasil dan munfasil pada sifat. 4. Wa yang fil kammal muttasil wal munfasil fil af'al, dan menafi ia kam muttasil dan munfasil pada af'al. 6. Okey? Boleh faham tu? Okey. Wa kullu min hadhihi sittah yahtaju ila dalil, dan tiap-tiap satu daripada 6 ini berhajat kepada dalil tersendiri. Okey? Amma dalilu ala nafil kamil muttasil fi dzat, adapun dalil atas nafi kam muttasil pada zat. Itu hak mula-mula sekali. Fa yuqalu, maka dikatakan, lau tarakkabat az-zatu minal ajza', kalaulah tersusun zat Allah daripada juzuk-juzuk, itu takdir. Itu takdirnya. Bukan kita buat benda ni harus. Takdir. Lahtajat ila kulli juz'in min ajza'iha, nescaya berhajatlah kepada tiap-tiap juzuk daripada juzuknya. Artinya banyak. Kalau tak ada juzuk ni, maka cacat sini sebab dia susun benda yang tersusun daripada juzuk-juzuk. Nescaya setiap juzuk itu berhajat kepada juzuk yang lain. Nampak? Itu makul, itu perkara yang tak dapat ditolak oleh akal kita. Wahtajat zat ilal ajza', dan berhajat zat kepada juzuk-juzuk itu, batil, akal tak boleh terima. Macam mana Tuhan ni dia berhajat? Li'anal ihtiyaj min amaratil hudus, kerana berhajat itu daripada tanda-tanda benda baru. Yang berhajat ini ialah benda yang baru. Berhajat kepada pencipta, berhajat. Jadi yang qadim tidak berhajat kepada sesuatu. Faham? Wahina idzin yalzamu alaihi daur wa tasalsul, dan ketika itu lazimlah daur dan tasalsul. Apabila dia lazim dengan sifat baru, maka dia berhajat kepada yang membaharukan.
Jadi yang berhajat kepada yang baharu, berhajat kepada yang membaharukan. Berhajat kepada baharu. Jadi dua perkara, sama ada dur, berpusing kat tula, ataupun tasalsul, iaitu yang tidak ada penghujung. Yang ini berhajat kepada pencipta, berhajat. Jadi akal kita kata mesti ada yang mana dianya tidak berhajat kepada sesuatu. Al-muhalani yang mustahil kedua-duanya. Alhamdulillah. Wa ma lazima alaihi al-muhal, dan apa yang lazim atasnya perkara yang mustahil, yakunu muhalan, adalah ia mustahil. Artinya mustahil Allah itu berjuzuk, yang mana setiap juzuk berhajat kepada juzuk yang lain. Selesai? Fayakunu tarkib muhalan, maka jadilah bersusun itu mustahil, tidak boleh masuk akal. Itu mana mustahil? Mustahil maknanya akal tak boleh masuk, tak boleh nak gambarkan. Fa sabatal wahdaniyah fi zat, maka sabitlah sifat wahdaniyah, artinya dengan dalil fil zat, pada zat, ittisalan dari sudut kam muttasil. Nafi kam muttasil, itu makna ittisalan. Artinya nafya kamil muttasil sebagai nafi kam muttasil. Satu, selesai. Faham tak? Faham tak dah? Lama kepala tak gerak ni. Nak gerak pula dia slow. Slow. Ya. Kan? Wad dalilu ala nafil kamil munfasil fiha. Pindah kepada yang kedua pula. Dalil atas nafi kam munfasil padanya. An yuqala, bahawa dikatakan. Lau amkana ilahani. Kalaulah boleh jadi ada dua Tuhan, itu takdir. Artinya dua yang serupa, dua zat yang serupa, yang ini Tuhan, yang ini Tuhan. Kalau kita kata ada dua Tuhan, dua-dua Tuhan. Mu'assirani, yang memberi bekas kedua-duanya. Kita ambil daripada sudut yang memberi bekas. Maksud yang memberi bekas, yang boleh mencipta. Ala sabilil ijtima', di atas jalan berhimpun. Artinya dua-duanya mempunyai kuasa mencipta. La'amkanat tamanu'u, nescaya mungkin at-tamanu', saling tegah menegah. Mana'a, menegah. Tamana'a, artinya tegah menegah. Masdarnya tamanu'. Tegah menegah antara kedua. Artinya Tuhan ni kata saya tak nak jadikan. Tuhan ni kata saya nak jadikan. Takdir. Atau Tuhan ni kata saya nak jadikan dia gerak. Kata Tuhan ni saya nak jadikan dia diam. Pada waktu yang sama. Itu nama tamanu'. Wahwa, iaitu an yurida ahaduhuma harakata Zaidin. Bahawa menghendaki salah satu daripada keduanya pergerakan Zaid, contohnya. Atau seorang nama Zaid. Zaid ni kena sama, buat contoh. Jangan beri nama Zaid bila-bila. Acak kali bertemu dah. Masalan contoh. Zaid Umar. Wal akhar, dan Tuhan yang satu lagi, sukunahu, akan diamnya. Dia nak Zaid itu diam. Li'anal farda, kerana takdirnya, bukan takdir qada, takdir maksudnya andaiannya, takdir sini mana andaian. Anna kullam minhuma, bahawa tiap-tiap daripada dua-dua Tuhan itu tamul qudrah, sempurna kudrah. Kalau dia Tuhan, dia sempurna belaka kudrah, dia boleh mencipta, tak ada yang boleh menghalang. Kalau dia tidak ada yang boleh menghalang, dia bukan Tuhan. Faham? Tuhan ni makna sempurna kudrah. Wal iradah, dan sempurna iradah. Creators. Itu situ. Lau amkanat tamanu, kalau kita boleh tanda di anal farda tu, kita berbulan kurungan sampai kepada wal iradah. Sebab hak tu jumlah muqtaridah. Kalau kita tak baca begitu, kita baca sekali lagi kita akan bingung pula. Faham? Sebab tu bulan kurangan tanda.
Walau amkana, ini baru sambung pula dia punya dalil. Kalaulah mungkin at-tamanu, tegah menegah. Artinya Tuhan ni kata nak ada, Tuhan ni kata nak tiada, atau Tuhan ni kata nak gerak, yang ni nak diam. Lazimal muhal, nescaya lazimlah mustahil. Tak boleh fikir. Nak jadi apa? Nak jadi apa? Sebab dua Tuhan. Satu Tuhan kata nak adakan, satu Tuhan kata nak tiada. Hak mana jadi? Hak mana jadi? Jadi ada ke jadi tak ada? Tak boleh. Mananya akal tak boleh fikir. Tiba-tiba kita tengok ada. Itu menunjukkan bahawa satu sahaja. Kalau dua memang tak boleh nak ada satu daripada alam tu. Faham? Sebab kuasa sama-sama, power sama-sama. Habis kalau pakat, kita buat mesyuarat dua. Berpakat itu nama berhajat. Yang ni berhajat kena pakat dengan ni, tidak ada kuasa penuh. Faham? Kalau kuasa penuh, kalau dia tidak berhajat, maka yang berhajat itu lemah. Lemah tak ada apa-apa lah, lemah. Faham? Jadi tak boleh nak fikir. Kalau dua Tuhan atau berbilang Tuhan, tak boleh nak fikir. Faham? Okey. Lazimlah mustahil. Li'annahu, kerana bahawasanya imma an yanfuza muradu kullin minhuma, imma bahawa lulus kehendak tiap-tiap daripada kedua-duanya. Gerak dengan diam ni jadi belaka. Ada dengan tiada ni jadi belaka. Fajtami'ud diddan, maka berhimpun dua yang saling berlawanan. Otak kita tak boleh terima dua benda gerak dengan dia ni nak bersama, kecuali orang Kelantan. Orang Kelantan dia kata, duduk cacat. Tak. Dia dengar senyap. Dia bahasa dia boleh hebat tu Kelantan. Duduk cacat. Kalau tengok dia pergi duduk cacat. Macam mana duduk cacat? Cacat ni berdiri, duduk. Duduk cacat. Tak ada lagi, kena duduk cacat. Kohor kuat. Boleh wipung kohor kuat. Kohor ni perlahan. Kuat ni kuat. Perlahan dengan kuat tu boleh. Kohor kuat. Kohor kuat. Macam mana boleh jadi kohor kuat? Jadi tak kira itu bahasa. Tapi akal kata tak boleh berhimpun dua yang berlawan. Tak boleh. Itu maksudnya. Jadi tiba-tiba Tuhan ni kata gerak, Tuhan ni kata macam mana Ustaz sebut Tuhan ni, itu takdir. Faham? Takdir. Dia kata kalau lulus keduanya tak boleh masuk akal. Wahuma al-harakah was-sukun, iaitu gerak dan diam. Ataupun yang fuzu muradu ahadihima, lulus kehendak salah satu daripada kedua-duanya. Tiba-tiba jadi gerak. Jadi habis Tuhan yang menghendaki dia ni macam mana? Tak jadi. Artinya dia pun lemah. Apabila dia lemah, yang ini sama dengan dia. Sebab tu dua-dua Tuhan. Artinya ini lemah jugalah, sebab kita sudah takdir bahawa dianya sama-sama Tuhan, sama-sama berkuasa sepenuh. Faham? Falzamu ajzul akhar, maka lazimlah lemah yang satu lagi. Walzamu minhu ajzul awal, dan lazim daripadanya, daripada lemah yang satu lagi itu, lemah yang pertama aidan juga. Jadi kalau kita tak pergilah awal tadi, kita tak nampak, kita pergilah dah awal. Faham? Maka lazimlah regu dia tu lemah jugalah, sebab dia sama-sama. Faham tak? Li'anna al-fardha annahuma mutamathilan, kerana fardu atau takdir andaian tadi. Orang kata akidah ni andaian, bukan mana andaian persepsi ni, bukan mana andaian. Maknanya takdir. Yang disebut tadi kedua-duanya sama, mutamasilan, serupa atau sama-sama Tuhan. Dalam Quran pun diguna lau kana
fihi ma alihatan. Kalau Allah ada di langit dan bumi itu dua Tuhan, itu nama takdir. Faham? Andainya ada dua Tuhan, nescaya akan rosak binasa seluruh langit dan bumi. Itu ialah merupakan hujah akliyah, hujah akal. Ataupun lam yanfuz muradu kulli minhuma, tidak lulus kehendak tiap-tiap daripada keduanya. Semua tak lulus belaka. Gerak pun tak, sebab semua ada kuasa belaka. Falzamu ajzuhuma, maka lazim lemah kedua-duanya. Dua-duanya lemah. Wal kullu, dan semua andai yang pusing ke mana pun, kalau kita andaikan ada berbilang-bilang Tuhan, al-muhal, mustahil belaka, tak boleh masuk otak. Faham? Tak boleh masuk akal. Kecuali menyabitkan Tuhan itu lemah. Mana-mana andaian, maka natijahnya lemah. Apabila lemah, sedangkan alam yang hebat ini ada di hadapan mata kita, yang membuktikan bahawa Allah itu, Tuhan itu tidak lemah. Maka wajiblah Tuhan itu satu. Tak boleh nak andai Tuhan itu daripada itu. Tapi orang kafir dia buat andaian macam-macam. Andai itu andai ini. Maka semua andaian itu tidak boleh memberi jawapan yang yakin bahawa Tuhan itu berkuasa. Macam Hindu, dia ada dewa. Dewa hujan, dewa, macam jenis dewa. Lepas tu dia nak khayalkan bidang kuasa dewa tu. Hak mana dewa yang cantik tu, dia buat gambar Sita Dewi. Gambar perempuan. Yang mana hak berkuasa tu, dia buat gambar kepala gajah lah, gambar apa. Itu gambar, semua itu adalah khayalan dia untuk menggambarkan Tuhan yang ada kuasa. Itu Hindu. Tapi kita, orang bertauhid, tidak boleh gambarkan Tuhan. Itu asas. Tak boleh gambar Tuhan. Jadi Hindu, jadi kalau orang tu dia suka buat contoh Allah, contoh, dia nak pergi kepada Hindu. Faham? Walaupun dia tak tulis, dia tak buat berhala yang bergambar, tapi dalam otak dia ada gambaran. Kita semayang, biar rasa Allah duduk depan kita. Faham? Bahaya tu. Buat contoh begitu. Kerana dia telah menggambarkan Allah bertempat. Cuma dia tidak bubuh je depan. Orang Hindu pergi bubuh untuk pekon depan. Gambar juga. Itu je beza. Sebab tu kata-kata penyembah berhala, kalau orang itu mengumpamakan Allah dengan mana-mana bentuk umpama. Namanya penyembah berhala dalam otak. Faham? Walaupun tak bubuh berhala di hadapan. Apa cerita panjang? Ceritanya tentang soal apapun bentuk andaian, kalaulah berbilang-bilang Tuhan, maka mustahil, otak tak boleh nak terima. Itu. Wahuwa, iaitu at-ta'addudu, berbilang-bilang itu muhal, mustahil. Fa yathbutu naqiduhu, maka sabitlah lawannya. Wahwal wahdaniyah, iaitu wahdaniyah esa. Wajib Allah itu esa. Fi zat, pada zat, infisalan, secara kambung fasil. Baru nafi kambung fasil pada zat. Ada 4 lagi yang tak nafi lagi ni. Wad dalil ala nafil kambung muttasil fi sifat, dan dalil di atas nafi kambung muttasil pada sifat, ayuqal, bahawa dikatakan, lau ta'addadat al-qudrah, kalaulah berbilang-bilang qudrah, awil iradah, atau berbilang-bilang iradah. Allah tu ada 2 qudrah, ada iradah, 2 iradah atau lebih. Fa imma an tata'addada az-zatu aidan, maka 2 keadaan. Imma berbilang-bilang sifat itu, maknanya berbilang-bilang zat. Ini hak lain, ini Tuhan lain. Kerana itu berhajat kepada berbilang-bilang sifat. Faham? Sebab sifat ni pada satu, maka dekat sifat satu tu jelah. Jadi kalau berbilang-bilang, maka ditasawur ataupun diandaikan berbilang-bilang tuannya, zat.
Allati qamat biha sifat, yang berdiri dengannya oleh sifat. Ataupun tattahida, bahawa atau tattahida, atau bahawa satu zat, sifat dia dua kudrah, tiga kudrah. Dua kemungkinan. Fa in ta'addadat az-zat, maka jika berbilang-bilang zat, lazimat tarkib, jadilah dia tersusun, artinya tidak nafikam, artinya zatnya berbilang-bilang. Jadi boleh kata berbilang-bilang sifat, maka lazimlah membawa kepada berbilang-bilang Tuhan. Habis, kudrah, iradah, sama, basar itu tidakkah berbilang-bilang? Tidak dikira berbilang-bilang kalau pada sifat yang berbeza-beza. Yang dikira berbilang-bilang ini iaitu yang sifat yang sama. Faham? Dua kudrah, tiga kudrah. Orang kata macam mana dua kudrah, tiga kudrah? Itulah yang disebut dalam perbahasan usul. Kalau sekiranya ada pemikiran begitu. Kalau tak ada pemikiran, tak ada masalah. Tak perlu tolak lah. Pemikiran berbilang-bilang. Fabiha, fiha padanya, pada zat. Fatakunu hadisatan, maka jadilah dia baharu. Jadi balik kepada hak lepas dah. Yang berbilang-bilang itu saling berhajat, maka yang berhajat itu baharu. Falzamul daur wa tasalsul, maka kalau baharunya Allah, lazimlah daur dan tasalsul. Al-muhalan, yang mustahil kedua-duanya. Fayakunu ta'addudu muhalan, maka jadilah berbilang-bilang sifat itu mustahil. Fatakunu zat wahidah, maka adalah zat itu satu sahaja, wahidatan. Fala ta'adduda fi sifat, maka tidak berbilang-bilang juga pada sifat. Wahwal matlub, itulah yang dituntut. Ini dalil dia, iaitu sifat Allah itu tidak berbilang-bilang pada satu jenis. Wa in ittahadat az-zat, dan jika bersatu zat, satu je zat, kana ta'addudus sifat la haqiqata lahu, adalah berbilang-bilang sifat itu tidak ada hakikat baginya. Maka akal kata tak perlu. Bahkan tidak masuk akal bahawa pada satu zat ada dua kudrah, ada tiga kudrah. Maka orang tak panggil berbilang-bilang. Tidak ada hakikat, makna tak ada dalam otak kita benda macam tu. Fatakun wahidah, maka jadilah ia tetap esa. Wahwal matlub, itulah yang dituntut. Maka selesai nafi kam muttasil dan kam munfasil pada sifat. Kemudian pada af'al pula. Wa amad dalil ala nafil kam munfasil fi sifat wal muttasil fil af'al. Adapun nafi kam munfasil pada sifat. Tadi kam muttasil baru tadi. Berbilang-bilang pada sifat yang satu pada Allah. Adapun nafi kam munfasil pada sifat, iaitu menafikan adanya pada yang lain sifat yang serupa dengan Allah. Itu nafi kam munfasil pada sifat. Wal muttasil fil af'al, dan nafi kam muttasil pada af'al, iaitu menafikan Allah bersyarikat, berpakat dengan orang lain, dengan yang lain untuk buat sesuatu. Faham? Itu makna kam muttasil. Dua. Wal munfasil fiha, dan nafi kam munfasil padanya pada af'al, iaitu menafikan bahawa adanya yang boleh memberi kesan selain daripada Allah. Itu nafi kam munfasil pada af'al. Qawid, boleh menimbulkan mudarat. Itu namanya tidak tauhid. Kerana menyabitkan yang lain daripada Allah yang boleh menimbulkan kesan. Faham? Itu. Habis, orang duk cakap semua. Jadi sebab. Apa makna sebab? Itu adalah merupakan aturan daripada pelaksanaan takdir. Allah jadikan qawid dulu, mudarat kemudian. Qawid pun Allah jadi, mudarat pun Allah jadi. Bukan qawid menjadikan mudarat. Bahasa serupa je, lain. Faham? Qawid itu sebab. Sebab tidak boleh menimbulkan mudarat. Sebab hanya akan mengikut perintah Allah.
Allah perintah, jadilah dia. Tiba-tiba orang tak nampak. Dia nampak, kalau Allah tak perintah pun jadi juga. Habis. Sebab tu kita kata, kita tidak takut kematian orang, yang kita takut ialah kematian akidah. Itu yang lebih kita takut. Apabila terlalu kita duk, hingga akidah habis. Okey, balik. Kita kena sentuh hak semasa ni sebab kita kadang-kadang tak kena berfikir pun bahaya juga. Orang kata, kalau gitu, kamu pergilah. Kalau kamu kata api tak boleh memberi bekas, kamu terjunlah dalam api. Dia kata, itu perkataan orang gila. Perkataan orang gila. Kerana kita telah melihat tertib yang Allah jadikan berulang-ulang, dan Allah beritahu bahawa Allah tidak mengubah sesuatu daripada sunnatullah. Maka bacalah sunnatullah. Jadi apa yang sampai pada zon yakin, artinya makan racun terus bergelepar, maka wajib kita menjauhi. Apa yang zon yang sampai kepada zon yang boleh jadi ada andaian kena pun begini-begini, maka sunat kita jauhi. Faham? Jangan kata wajib, tak wajib. Apa yang sampai pada marhum agak-agak, maka kita tidak disuruh hirau. Agak-agaknya begitu, begini-begini. Islam tidak terikat dengan agak-agak. Kerana itu ahli nujum namanya. Yang tak ada alasan. Habis kita. Nafikan muttasil, kam munfasil pada af'al, artinya menafikan adanya yang boleh memberi kesan selain daripada Allah. Apa dia? Suat 22. 23. 22. Famislu dalil ala nafil kam al-munfasil fi zat, maka seumpama dalil di atas nafi kam munfasil pada zat. Jadi kita tengok situ, iaitu nafi kam munfasil pada zat, iaitu kalaulah sekiranya berbilang-bilang, nescaya akan berlakunya sama ada tamanuk. Itu yang nafi kam munfasil pada zat. Hal lepas dah. Lau amkana ilahani mu'assirani. Kalaulah ada dua Tuhan yang boleh memberi kesan kedua-duanya. Itu juga dalilnya ambil hak atas. Fa'rifhu, maka hendaklah kamu tahu akannya. Mimma taqaddama, daripada apa yang telah lalu. Dia tak nak ulang dah. Habis dakwah banyak. Jadi kamu ulanglah sendiri. Tengoklah. Itulah dalil bagi nafi kam munfasil pada af'al. Itu makna wahdaniyah yang secara ringkas tersebut asa. Sedangkan apa maksud asa? Dan di sinilah tempat ramai orang yang terkeliru. Dan ketika datangnya Dajjal, orang yang akan selamat daripada tipu daya Dajjal ialah orang yang berpegang teguh dengan laisa kamitsli syai', tidak menyerupai Allah sesuatu, artinya berpegang dengan wahdaniyah. Wahdaniyah. Sebab masa tu segala yang ditasawur oleh manusia sebagai sifat Tuhan secara gambaran semua boleh ditunjukkan oleh Dajjal. Boleh hidup orang mati, boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh ujung. Boleh semua. Jadi pada ketika itu, walaupun tertulis di dahinya kafir, sama ada tulis sungguh ataupun dalam bentuk kiasan, itu bukan urusan kita tak tahu. Tetapi manusia berbondong-bondong menjadikan Dajjal sebagai Tuhan. Itu bahaya Dajjal. Ya, Nabi menyebut
minta mati lebih baik daripada kita menghadapi balak Dajjal ini. Sebab terlalu dahsyat. Balak Dajjal. Boleh faham? Dalam soal ni kita kena muzakarah, kena bincang. Sembang-sembang tu kena bincang benda-benda macam ni lah. Ni sembang duk cerita benda atas langit, benda dalam bumi yang tak ada sangkut paut dengan kita. Yang sangkut dengan akidah sangat penting. Kita faham dan kita lumati sungguh-sungguh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.